Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Pada hari ini, saya dan rakan saya akan membentangkan tentang implikasi aspirasi murid kepada sistem pendidikan. Baiklah, sebelum kami memulakan pembentangan kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama diberi Intan Nursyazwani binti Abdul Rahman dan rakan saya. Dan saya Siti Nursyaliza binti Ismail. Kami daripada Option Bahasa Melayu 2, program PPISMP Ambilan Jun 2022 dan ini adalah tugasan kami bagi kursus GPPP 1092 dan pensyarah kami ialah Encik Razali bin Uthman. Baiklah, terdapat 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan, kemahiran berfikir. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Yang keempat ialah kemahiran dui bahasa. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Manakala yang terakhir ialah identiti nasional. Baiklah, kita beralih kepada aspirasi yang pertama iaitu pengetahuan. Pengetahuan bertujuan melengkapkan pelajar dengan kemahiran hidup asas. Ia juga memupuk nilai untuk diri sendiri iaitu pelajar, masyarakat dan negara. Pengetahuan dalam pelbagai bidang iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah dan sebagainya melahirkan murid yang serba boleh. Pelbagai kemahiran diaplikasikan dan diseimbangkan sejajar dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Kurikulum ditambah baik dan diberi penekanan kepada pengajaran berpusatkan pelajar yang mengutamakan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Standard pembelajaran yang jelas dirangka agar murid dan ibu bapa memahami kemajuan yang dijangkakan pada setiap tahun. Baiklah, beralih kepada aspirasi murid yang seterusnya iaitu kemahiran berfikir. Apakah itu berfikir? Berfikir ialah kemahiran kognitif yang membantu pelajar untuk memperoleh maklumat, mengembangkan pengetahuan dan menjana ilmu. Pelajar perlu mempunyai sikap ingin tahu dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat tanpa henti. Pelajar perlu menghubung kait pengetahuan yang sedia ada dan membina pengetahuan yang baharu. Pemikiran yang kreatif dan inovatif ialah kemampuan menginovasi, menjana kemahiran baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu amat diperlukan dalam menyelesaikan masalah dan penaakulan. Apakah yang dimaksud oleh penaakulan? Penaakulan ialah keupayaan meramal masalah dan mencari penyelesaian masalah itu secara kritis, logik dan induktif. Setiap pelajar perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang menggalakkan pelajar untuk berfikir dengan baik. Kemahiran berfikir ialah salah satu elemen yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran ketika berada di dalam bilik darjah. Seterusnya, kemahiran memimpin. Baiklah, kemahiran memimpin ialah inisiatif membina pemimpin yang berkualiti dalam kalangan generasi muda. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain amatlah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok. Baiklah, aspek kemahiran memimpin yang perlu dikuasai yang pertama ialah keusahawanan. Siapakah yang berperanan untuk membentuk keusahawanan dalam diri pelajar? Baiklah, jawapannya ialah sekolah. Sekolah berperanan untuk membentuk budaya keusahawanan murid. Hal ini kerana bertujuan untuk menjana kemakmuran dan pertumbuhan negara pada masa akan datang. Seperti mana yang kita tahu, terdapat ramai, tidak dinafikan terdapat ramai pemimpin pada masa kini. Tetapi jika dilihat secara kasarnya, pemimpin adalah ramai terdiri daripada kalangan orang yang berusia. Oleh itu,
keusahawanan yang dipupuk dalam diri setiap pelajar bertujuan untuk menjana kemakmuran dan pertumbuhan negara pada masa akan datang. Siapakah itu usahawan? Usahawan merujuk kepada seorang yang kreatif dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Usahawan yang baik akan menggunakan segala peluang yang ada dengan baik untuk menjana idea yang baru dan menghasilkan keputusan yang optimum. Seterusnya, aspek yang seterusnya ialah aspek berdaya tahan. Apakah itu berdaya tahan? Pelajar mampu membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi segala rintangan ataupun masalah yang dihadapi. Daya saing merupakan faktor yang penting untuk mengekalkan pertumbuhan dan kesejahteraan negara kita, Malaysia. Budaya saing perlu dipupuk dalam diri setiap individu iaitu pelajar ataupun generasi pada masa kini bagi meningkatkan daya saing negara. Hal ini kerana ini adalah salah satu inisiatif ataupun usaha yang diambil dalam melahirkan insan yang mampu untuk berfikir secara kritis dan fikir secara di luar kotak. Baiklah, kemahiran memimpin yang ketiga, aspek yang ketiga ialah kecerdasan emosi. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang berupaya untuk memahami orang lain dan bekerja dengannya sambil mewujudkan suasana yang positif. Individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Dan juga kecerdasan emosi boleh dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Oleh itu, kita dapat lihat jika seseorang individu itu berpotensi untuk menjadi pemimpin yang baik atau tidak melalui kecerdasan emosinya. Aspek yang terakhir untuk kemahiran memimpin ialah keterampilan komunikasi. Kemahiran komunikasi yang baik membolehkan komunikasi antara individu dapat diwujudkan. Jadi di sini ingin dinyatakan bahawa pemimpin yang baik akan dapat berkomunikasi dengan organisasi yang dikawan dengan dan dapat mewujudkan interaksi yang berkesan antara satu sama lain. Dan juga keterampilan komunikasi ini perlu dititik beratkan dan dikuasai oleh semua murid seiring dengan arus globalisasi masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana murid berupaya memberi pendapat dan hasrat secara lisan mahupun bertulis. Baiklah, untuk slide seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Dipersilakan Siti. Baiklah, aspirasi yang keempat bagi 6 aspirasi murid adalah kemahiran dua bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini secara tidak langsung memberi peluang kepada murid untuk menguasai bahasa Melayu yang juga dikenali sebagai bahasa kebangsaan di samping penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Namun pada masa kini, penguasaan bahasa Inggeris merupakan perkara yang amat penting jika seseorang itu ingin menguasai bidang sains dan teknologi yang dilihat kini akan menentukan survival sesuatu bangsa, termasuklah di Malaysia sendiri. Hal ini kerana bahan bacaan bagi bidang sains dan teknologi banyak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan dalam bahan bacaan tersebut. Seterusnya, penekanan tentang penguasaan bahasa Inggeris perlu diterapkan di peringkat sekolah rendah agar pencapaian pendidikan dapat mencapai tahap kelas dunia sekaligus bersaing di peringkat global. Selain itu, dengan adanya keunikan dan warisan yang berbilang bangsa dan kaum di Malaysia, murid-murid dan masyarakat di Malaysia sendiri berpeluang untuk mempelajari sesuatu yang baru, contohnya seperti bahasa tambahan sebagai kelebihan bagi mereka untuk berdaya saing. Sebagai contoh, jika kawasan perumahan kita
kawasan keziaranan kita ramai Cina. Jadi seseorang itu mampu untuk belajar bahasa Cina dan berkomunikasi dengan mereka. Dan dengan kelebihan tersebut, mereka akan dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Seterusnya, yang kelima, etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian dapat mempersiapkan murid yang berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dan berani melakukan apa-apa dan perkara yang betul. Dapat kita lihat yang pertama dari aspek kerohanian, seorang itu perlulah mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas atau cara kehidupan mereka. Yang kedua, integriti. Integriti bermaksud seseorang itu perlulah mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk mereka melakukan perkara yang betul. Tanpa ada disiplin dan semangat dalam diri seseorang, berkemungkinan mereka tidak akan berani untuk menegakkan keadilan atau kebenaran. Dan yang ketiga, tanggungjawab sivik. Tanggungjawab sivik ini memerlukan seseorang itu bertindak untuk kebaikan negara, prihatin terhadap orang lain dan alam sekitar serta berkeupayaan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dengan adanya aspirasi murid iaitu etika dan kerohanian, individu itu atau spesifiknya murid-murid itu akan menjadi lebih manusiawi. Etika dan kerohanian juga dapat membentuk watak dan sahsiah murid yang berilmu supaya mereka memiliki kualiti amanah dan amal yang tinggi. Dengan adanya proses internalisasi, akal budi dalam diri dapat dibentuk dengan baik. Dan akhir sekali, akhlak yang dibentuk dapat memberi manfaat kepada diri dan orang lain serta berupaya menterjemahkan nilai-nilai yang baik dalam setiap amalan. Contohnya, jika murid-murid tu belajar amalan tolong-menolong atau prihatin di sekolah, jadi mereka boleh amalkan apa yang dipelajari itu dalam kelompok masyarakat. Seterusnya, baik, akhir sekali, identiti nasional. Rakyat Malaysia perlulah berpegang teguh dengan prinsip rukun negara. Terdapat 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan akhir sekali kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip rukun negara ini menjadi teras bagi pembentukan perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid atau masyarakat yang tinggal di dalam Malaysia harus berbangga menjadi rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, etnik, kepercayaan atau taraf sosioekonomi sesuatu kaum atau masyarakat. Murid juga perlu belajar dan memahami perbezaan dan sentiasa bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain, tidak kira apa sahaja keadaan dan mempunyai semangat kekitaan. Sama ada dengan rakan-rakan atau masyarakat atau dengan kejiranan kita sendiri. Seterusnya, identiti nasional juga dilihat berkait rapat dengan asas kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur serta berkait dengan jati diri sebagai warga negara Malaysia. Penghayatan kelima-lima prinsip rukun negara amatlah penting bagi menentukan kejayaan dan masa depan bagi negara kita iaitu negara Malaysia. Kerjasama murid yang berlatar belakangkan pelbagai sosial budaya haruslah dikembangkan agar rasa perkongsian yang tinggi dan semangat kekitaan antara mereka yang murni dapat disemai dengan baik. Dan bukan saja murid-murid ini bukan saja belajar di sekolah saja tentang semangat kekitaan, bahkan mereka juga boleh mengamalkan semangat kekitaan tersebut
dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat di luar. Dan akhir sekali, identiti nasional ini menjadi asas yang baik dalam masyarakat agar tidak wujudnya polarisasi yang dapat menjejaskan hubungan antara kaum. Baiklah, sebelum Siti menerangkan tentang implikasi terhadap kurikulum sekolah, saya akan menerangkan tentang implikasi terhadap guru yang berada di bawah sistem sekolah. Baiklah, guru ialah penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara. Sebelum tu, Siti, awak boleh nampak slide implikasi terhadap guru ke? Tak, dia masih dekat identiti nasional. Sebentar. Percaya, sebentar ya. Dah ada. Percaya. Okey, baiklah. Implikasi terhadap guru. Guru ialah penggerak kepada pembangunan pendidikan negara yang dengan cara menyahut cabaran transformasi pendidikan negara. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru yang memberikan pendidikan berkualiti kepada generasi muda. Murid yang bertaraf dunia akan dapat dilahirkan melalui pendidikan berkualiti dan mantap. Dengan itu, jelaslah bahawa guru ni merupakan tunjang utama, antara tunjang utama ataupun elemen yang sebagai penggerak yang penting dalam bidang pendidikan demi memajukan aspek pendidikan negara, sistem pendidikan negara. Pertama, dalam implikasi terhadap guru ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Profesionalisme guru di dalam kelas dapat diperhatikan dalam kebolehannya untuk mencorak kualiti pengajaran, menyusun organisasi pembelajaran, mencorak iklim dalam kelas dan sebagainya. Baiklah, untuk yang ini, untuk poin yang pertama ini ialah dimaksudkan guru ini merupakan kebolehan seseorang guru tu kita dapat tengok melalui kita dapat lihatlah melalui cara pengajarannya, cara dia menyampaikan pengajarannya ketika berada dalam bilik darjah dan sesi pengajaran dan pembelajaran. Cara beliau untuk mencorak kualiti pengajaran, menyusun organisasi pembelajaran, mencorak iklim iaitu suasana dalam kelas dan sebagainya. Guru perlu merancang dan melaksanakan proses PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran serta memastikan objektif pembelajaran tercapai mengikut standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian diperlukan dalam diri seorang guru untuk mencapai kemahiran dalam pengurusan PDP iaitu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berusaha untuk memperkembangkan potensi murid dan cara berfikir mereka supaya murid dapat berfikir secara kritis dan berfikir di luar kotak. Kelakuan murid juga perlu berada pada tahap optimum secara konsisten dan ini perlu diperhatikan oleh guru yang bertindak sebagai penggerak di dalam bilik darjah. Seterusnya ialah pembangunan profesionalisme. Apa yang bermaksud ataupun pembangunan profesionalisme ini ialah guru perlu sentiasa melakukan perubahan budaya kerja dan memperbaharui pengetahuannya serta mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan demi kelestarian pembangunan profesionalisme. Apa yang dimaksudkan dengan perubahan budaya kerja adalah dalam aspek yang positif dan bukan negatif. Yang dimaksudkan di sini ialah guru itu sendiri perlu bertindak untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dan
menimba lebih banyak ilmu untuk mempelbagaikan kemahiran dirinya demi melestarikan pembangunan profesion perguruan yang dipilih. Guru juga mesti berani untuk meneroka variasi cabang ilmu untuk mempelbagaikan teknik pengajaran mereka. Hal ini kerana untuk menarik minat pelajar untuk terus menimba ilmu dan juga mempelajari perkara yang baharu ketika berada dalam kelas, kerana mereka memiliki guru yang serba boleh, iaitu berkebolehan dalam pelbagai aspek. Pembangunan ini penting bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong murid untuk mencetuskan idea yang baharu dan berupaya menyelesaikan masalah. Baiklah, seperti kita tahu apabila guru itu sendiri serba boleh dan boleh melakukan apa-apa sahaja, dia dapat mewujudkan satu suasana pembelajaran yang sangat kondusif. Oleh itu, murid-murid akan lebih memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam jika guru itu sendiri mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan teknik pengajarannya. Guru perlu bekerjasama dalam menangani isu dan juga guru harus menambah baik amalan profesional dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hidup dan tidak hanya bergantung kepada skop pembelajaran yang kecil, iaitu berdasarkan buku teks sahaja. Seterusnya, kemahiran teknologi. Sebagaimana yang kita tahu, sekarang era modernisasi kita telah mengeluarkan ataupun memperkenalkan pelbagai gadget untuk memudahkan urusan seharian. Dengan ini, satu penanda aras iaitu Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan memerlukan semua guru di dalam kelas untuk mencapai standard pembelajaran melalui teknologi. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudahkan sesi tersebut serta mencetuskan pengalaman yang baru terhadap murid dan juga diri guru itu sendiri. Guru perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang baik. Guru perlu menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan tidak hanya pada skop yang kecil sahaja. Guru juga harus mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional dalam masyarakat global dan digital. Guru perlu memahami isu-isu masyarakat setempat dan menguasai sistem teknologi dan maklumat untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran untuk dijalankan. Guru perlu bertanggungjawab dalam budaya digital yang berkembang dan mempamerkan kelakuan yang baik serta beretika. Akhir sekali, apakah implikasi ini terhadap guru ialah mempunyai wawasan. Implikasi aspirasi murid terhadap guru ialah guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul dan mentransformasikan variasi aspek pendidikan, berfikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid bersikap berdaya saing pada peringkat yang tinggi. Guru seharusnya terlebih dahulu mencapai standard global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Baiklah, saya beralih kepada rakan saya iaitu Siti untuk menerangkan implikasi terhadap kurikulum sekolah. Baiklah, jika tadi rakan saya menerangkan implikasi 6 aspirasi murid terhadap guru, pada kali ini saya akan menerangkan implikasi aspirasi tersebut terhadap kurikulum di sekolah. Bagi mencapai 6 aspirasi murid yang telah disyorkan dalam PPPM 2013 hingga 2025, kurikulum sekolah yang sedia ada telah ditambah baik melalui satu transformasi kurikulum yang merujuk kepada usaha penambahbaikan
program pembelajaran bagi meningkatkan keberhasilan murid agar mereka berilmu pengetahuan, berketerampilan, menjadi seorang yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Bukan sahaja diri, malahan masyarakat juga. Kurikulum kebangsaan juga perlulah menggabungkan amalan terbaik antarabangsa dan mencapai standard bagi membentuk murid yang berkeupayaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan membuat keputusan yang wajar serta bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran. Seterusnya, baiklah, transformasi yang pertama dari aspek kurikulum prasekolah. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau dikenali sebagai KSPK telah ditambah baik melalui satu transformasi bagi disejajarkan dengan aspirasi yang disyorkan oleh APM. Antara transformasi yang telah dilakukan merangkumi aspek kurikulum ialah yang pertama kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Bagi aspek kandungan kurikulum prasekolah telah ditambah baik mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa. Seterusnya, kandungan ini juga turut menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT dalam penulisan kurikulum melalui pendidikan prasekolah. Selain itu, aktiviti di luar bilik darjah dan pendidikan kewarganegaraan global turut diberi penekanan dalam kurikulum prasekolah. Bagi aspek pedagogi, transformasi ini telah menekankan kepada pendekatan pembelajaran yang mendalam, konseptual dan berkesan terhadap murid-murid. Pedagogi ini turut berfokuskan kepada strategi PDP atau pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan, berpusatkan kanak-kanak dan aktiviti yang memerlukan mereka, yakni kanak-kanak, untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang betul dan wajar. Dan bagi aspek pentaksiran dilaksanakan secara sistematik dan berterusan untuk mendapatkan maklumat tentang tahap perkembangan atau pencapaian murid. Penulisan standard prestasi dalam dokumen kurikulum adalah bagi memastikan guru-guru melaksanakan pentaksiran dengan merujuk kepada satu dokumen kurikulum yang sulit. Perkembangan murid akan direkod dan dilaporkan secara deskriptif kepada murid dan ibu bapa pada hari terbuka. Dan seterusnya, transformasi kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. KBSR dan KBSM telah ditambah baik dan dijenamakan semula dengan nama baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Bagi aspek kandungan KSSR dan KSSM telah disusun semula dan ditambah baik untuk memastikan murid-murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa mengikut peredaran masa zaman. Bagi aspek kedua, iaitu pedagogi, pembelajaran secara mendalam melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP yang berasaskan KBAT yang berfokuskan kepada inquiry, penyelesaian masalah, pembelajaran konseptual, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran yang berasaskan projek dan pendekatan STEM. Terakhir sekali, bagi aspek pentaksiran, pentaksiran juga telah dilaksanakan sama juga seperti kurikulum prasekolah. Pentaksiran ini dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan perkembangan dan pencapaian pembelajaran murid. Guru dapat mentaksir dan menganalisis tahap penguasaan murid-murid mereka dengan cara merujuk kepada standard prestasi yang telah ditetapkan. Tahap penguasaan sebenar murid akan direkod dan dilaporkan secara deskriptif kepada murid dan ibu bapa. Dan akhir sekali, penambahbaikan terhadap kurikulum pendidikan khas.
Tidak dilupakan juga, PPPM turut berfokus kepada murid berkeperluan khas di mana mereka juga mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti murid normal yang lain. Terdapat 3 cabang utama yang terlibat dalam pendidikan khas, iaitu yang pertama, murid yang menghadapi masalah pembelajaran, murid yang menghadapi masalah penglihatan, dan akhir sekali, masalah pendengaran. Ketiga-tiga kurikulum pendidikan khas ini telah digubal dan ditambah baik berdasarkan KSSR dan KSSM bagi memenuhi keperluan mereka. Hal ini menunjukkan bahawa murid yang berkeperluan khas bukan sahaja mempelajari perkara yang mereka perlu, tapi mereka juga mempelajari sesuatu mengikut keperluan semasa, mengikut zaman. Dan beberapa mata pelajaran dalam pendidikan khas juga turut telah diubah suai dan ditambah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur, kondusif dan menepati keperluan murid-murid yang berpendidikan khas. Baiklah, itu sahaja implikasi yang dinyatakan oleh kumpulan kami daripada 6 aspirasi murid terhadap sistem pendidikan yang telah dijalankan di semua sekolah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya, International Suwani. Dan saya Siti Nursyalizah. Sekian, terima kasih.